Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatin ulama'il muslimin al-amilin wa khususan ala hadha al-musannif syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita rapatkan kesyukuran kepada Allah SWT ke dalam pengajian kita Hadis Qudsi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita masuk kepada pengajaran ataupun hadis yang ke-6. Hadis Qudsi ini ialah firman Allah yang disampaikan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran lafaz dan maksudnya daripada Allah, Hadis Qudsi ini maksudnya daripada Allah, lafaznya daripada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-6, yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, ma khalaqtukum li'astakthira bikum min qillah. Aku tidak ciptakan kamu, kata Allah. La taksar bikum min qillah. La astakthara bikum min qillah. Bukan kerana Allah nak minta banyak dengan kamu, kerana sedikit. Ini maksudnya Allah kata pada anak Adam kita, Allah tidak ciptakan kita bukan kerana Allah itu sedikit pendokongnya. Jadi Allah minta banyak, minta penyokong. Allah tidak perlu yang minta penyokong ni menteri-menteri, PM, orang-orang politik, wakil rakyat. Kalau tak banyak, jatuhlah dia. Tapi Allah suruh kita, Allah ciptakan kita bukan untuk menjadi meramaikan pengaruh, meramaikan penyokong. Bukan kerana Allah tu sedikit, jadi dia cipta kita supaya sokong dia. Tidak. Wala li'asta'ina bikum. Dan bukan untuk aku minta tolong kepada kamu, kata Allah, ala amrin, untuk buat sesuatu perkara, ajaztu anhu, yang aku lemah. Jadi bukan berarti bila Allah cipta kita kerana Allah tak dapat nak buat, maka diciptanya kita. Ya. Dicipta kita, maka kerana diciptanya kita itulah, maka banyaklah masjid-masjid, rumah-rumah ibadat. Jadi Allah kan bersifat kudrat. Tidak perlu, Allah tidak berhajat. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Bukan perlu pada kita. Sebelum kita ada, Allah dah ada dah. Wajibul wujud. Wajib Allah itu ada. Diciptanya kita kenapa? Adakah Allah perlu pada kita? Perlu pendokong dia? Perlu penyembah dia? Kalau tak sembah dia, dia tu? Tak. Allah nak ciptakan kita
supaya kita kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah ciptakan kita baru kita kenal ada Allah. Kalau Allah tak ciptakan kita, tak ada siapa yang kenal Allah. Maka Allah ciptakan kita bukan perlu kepada kita, tapi kerana kita yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Wala lijalbil manfaah. Dan aku tidak ciptakan kau, kata Allah, untuk menarik manfaat. Untuk manfaat Allah. Kalau Allah tak cipta kita, maka Allah tak dapat manfaat daripada kita. Tak, Allah tidak perlu manfaat daripada kita. Amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minkum min rizqin. Aku tak minta daripada kamu rezeki. Wala uridu ay yut'imun. Dan aku tak minta kepada kamu bagi makan ke aku. Jadi Allah tak minta makan. Tuhan lain minta makan. Tuhan Cina ada apple, ada pisang, ada. Kalau agak-agaknya tak dikasih pisang seminggu, apa tak? Marahlah Tuhan dia. Kena kasih dia tiap. Yang makan dia siapa? Siapa makan? Mak Pik yang makan. Tuhan tu nak makan di mana? Itu dia. Jadi Tuhan yang lain yang minta makan. Hindu, kuil, Buddha, Cina, dia minta makan. Allah tidak perlu. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak minta pada kamu rezeki. Wala uridu ayyut'imun. Dan aku tak minta kamu beri makan. Kata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah huwar razzaqa. Dialah yang bagi rezeki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin, yang ampuh. Jadi Allah Maha berkuasa. Jadi dicipta kita bukan dia perlu pada kita. Kita yang perlu pada dia. Bukan menarik manfaat, wala lidaf'i mudarrah. Tidak juga untuk menolak mudarat. Allah cipta kita bukan perlu kita untuk menolak mudarat. Bukan berarti kalau Allah tak ciptakan kita, maka runtuhlah kerajaan Allah. Dia kerajaan ayah pin je runtuh. Kerajaan Allah tidak runtuh. Walaupun berpakat penduduk langit dan bumi untuk tidak menyembah Allah, Allah tidak akan jatuh. Usahakan Allah. Kalau penduduk langit dan bumi nak memudaratkan kita, Allah tidak izin, tidak akan mudarat. Berpakat penduduk langit dan bumi untuk memberi manfaat kepada kita, Allah kata tidak juga manfaat. Jadi kalau kita pun, kalau Allah tak izin, tak boleh orang membuat manfaat kepada kita dan mudarat kepada kita. Apatah lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal khalaqatukum. Jadi kalau begitu, kenapa Allah jadikan kita? Bal khalaqatukum. Aku ciptakan kamu lita'buduni tawila. Untuk kamu sembah aku, kata Allah, sepanjang-panjangnya, sepanjang kita hidup. Wa tashkuruni katsira. Dan supaya kamu bersyukur kepadaku banyak-banyak. Wa tusabbihuni bukratan wa asila. Dan hendaklah kamu bertasbih, menyucikan aku. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Bukratan pada waktu pagi, wa asila. Dan pada waktu petang. Ini waktu yang digalakkan kita berzikir, menyebut nama Allah. Pagi, petang. Lepas subuh, lepas asar. Tak mampu, lepas subuh, lepas asar. Sebab kita kerja kan. Wirid Tok Imam tu risau dah kita ya. Panjang benar wirid Tok Imam ni. Lalu kita bertukar mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi senang. Tak payah wirid. Tak payah kunut. Ini waktu kerja makin lewat ni kan.
Imam tak payah kunut lah. Ikut Wahabi senang. Kan begitu kita. Ambil senang ya. Mazhab Wahabi itu bukannya mengambil sunnah. Mengambil senang. Senang. Allah kata kalau engkau zikir aku secara berjalan, aku datang berlari, kata Allah. Maka sebab itulah banyak orang Wahabi dia zikir, dia berjalan je. Sama Rasulullah dia berjalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab Allah nanti berlari kat dia. Tuan-tuan yang percaya betul ya. Saya cakap terbalik ni. Ya. Maksud jangan ikut mazhab tu. Jadi kita disuruh berzikir. Tak sempat pagi, petang. Tak sempat petang, malam. Pagi tak sempat, petang tak sempat. Ya. Maksudnya tak mampu kita zikir pagi, nak kerja. Lepas tu asalkan tak mampu juga, kita balik kerja. Malam pun tak mampu juga zikir. Kalau tak mampu semua, baik mampus. Itu je. Kalau tak mampu itu bahasa lembut ya. Jangan rekod ya. Ini bahasa lembut. Bahasa lembut hukum diri kita. Bukan kita nak bantai orang. Ayahku ni semua tak mampu, baik mampus aku. Baik mampus aku. Gitu. Semua dia tak mampu. Tuan. Hendaklah kamu bertasbih kepada aku, muji aku pada waktu pagi dan waktu petang. Ini waktu zikir. Kena lazimkan, biasakan berzikir. Ya, kita ni dah lama banyak ilmu dah, tapi tak berzikir kepada Allah. Tak mungkin seorang itu bertakarrub kepada Allah kalau tidak mengistiqamahkan zikir-zikir tertentu. Selalu dia sebut sini kan. Istighfar 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1 kali. Kemudian apa lagi? Tahlil 100 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith 100 kali. Ya. Istighfar kita tahu dah. Semua ni ada dalam hadis sahih dan kebanyakan tarikat-tarikat tidak tinggal 4 zikir. Jadi tak payah banyak-banyak, terlalu banyak zikir kan. Buka TikTok macam-macam zikir. Amalkan 4 ni. Cukup. 4 amal ni. Amalkan. Kita akan rasa kelainan kesan zikir itu. Kita banyak ilmu. Yang kita banyak belajar ilmu ni, itu namanya ilmu syariat. Dia hanya duduk di minda. Tahu sifat 20. Tahu tauhid, fiqh, semua tahu. Di sini. Syariat itu mestilah diamalkan. Mengamalkan syariat itu namanya taqarrub. Amalkan syariat untuk dekat pada Allah SWT. Namanya taqarrub itu namanya tariqah, jalan. Cakap Melayu, jalan, cakap Arab, tariqah. Syariat dengan tariqah itu benda di minda dan dilihat dengan mata. Tapi tidak cukup. Jadi kita kadang belajar ilmu sampai 50 tahun, 60 tahun, 2 tahap je. Syariat, tariqah. Saya tak ajak tuan-tuan tariqah yang sunat ya. Syadzaliyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, itu sunat. Cukup tariqah wajib. Bagi semua Islam mesti ada wirid. Ada zikir. Kalau orang Quran, zikirnya baca Quran 1 juzuk, 5 juzuk, 7 juzuk paling kurang 1 hari. Imam Syafi'i kita 30 juzuk khatam setiap siang. Kalau bulan Ramadan 30 juzuk siang, 30 juzuk malam. 60 juzuk. Tuan-tuan ada? Ada 60 juzuk satu hari? 30 juzuk ada? Aku pun tak ada juga. Tapi kalau Al-Quran itulah zikirnya. Cukup memada. Tapi kalau tidak ada, amallah tadi 100 istighfar, 100 salawat. Sebab Nabi pun istighfar 70 kali. Dan satu riwayat. Dan riwayat lain 100 kali. Nabi itu maksum. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allah dah ampunkan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu pun istighfar Nabi. Sembahyang Nabi bengkak-bengkak kaki. Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa orang kau menyeksa sembahyang macam bengkak-bengkak kaki? Oh, polis yang jaga dekat simpang kan? Dekat jalan raya tu, tanya dia, pernah tak bengkak kaki? Tak bengkak.
Artinya lama lagi Nabi berdiri di waktu malam. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku tak nak jadi orang bersyukur? Nabi semayang bukan kerana dosa. Semayang bukan kerana nak dapat. Dah jamin dah syurga. Tapi dia nak bersyukur. Jadi, bila kita sambil istighfar, ampun, kita mesti ampun. Ampunkan ya Allah, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa ni, dosa ibu bapa, dosa, banyak dosa. Ampunkan. Istighfar, astagfirullah. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang lah. Nak panjang sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup kalau banyak-banyak. Kalau tasbih Ibrahim sampai fil alamin, nak habis 100, panjanglah cerita dia. Kalau ini baca ni, tak sampai 5 minit. Istighfar tadi pun tak sampai 5 minit. Allahumma salli ala Muhammad, tak sampai 5 minit. Dalam hadis, bila kita bersalawat dan salam, ada malaikat yang tolong terima salam dan salawat itu, bawa kat Nabi. Nabi didudukkan untuk menerima salawat dan salam kita. Hadis ni sahih. Wahabi pun tak boleh nafikan. Tapi Wahabi dalam bab ni tak nak cerita. Wahabi ni, saya minta maaf, ini cerita Wahabi ya. Sebab bila Mi'raj, Isra' dan Mi'raj, mulalah ada kalam-kalam pendapat-pendapat Wahabi mengatakan Nabi tak Mi'raj. Ini clear tau. Sebahagian besar, kena guna perkataan sebahagian besar. Kalau total yang kena saman pula. Sebahagian besar. Besar tu maksudnya besar lah, banyak lah. Orang Wahabi menganggap Mi'raj tidak berlaku. Sebab dia berpegang kepada hadis Aisyah. Aisyah kata, malam tu aku tidur dengan Nabi. Dan bangkit pun Nabi di sisiku. Jadi banyak orang Wahabi kata, pegang pada hadis Aisyah ni tidak berlaku Mi'raj. Isra' dia terima sebab subhanallazi asra bi 'abdil Quran. Adapun Mi'raj dia kata tak, Aisyah kata tidak. Tuan-tuan, ini sebenarnya terikut-ikut dengan orientalis. Saya dah bincang tak bab ni? Macam saya dah bincang belum mungkin dah terlalu lupa Orientalis dia kata tak sampai Nabi naik ke langit. Sebab dia kata perjalanan Nabi kata lepas isyak pergi, sebelum subuh kembali. Katakanlah pukul 8 pergi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. 9 jam punya perjalanan, sedangkan jauhnya Nabi daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa saja 1,200 km. Daripada Baitul Maqdis naik ke langit, siapa orang sains? Berapa kilometer? Berapa kilometer? Tak ada orang sains ni. Mestilah berbilion kilometer. Dia tak pakai bilion kan, bilion. Kilometer. Ini daripada Baitul Maqdis ke langit pertama. Kemudian langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, sampai lapisan ke-10, melihat syurga dan neraka. Tuan-tuan, kalilah jarak pertama ni, Baitul Maqdis ke langit dunia ni, kali 10. Saya tak tahu nak kata berapa. Kalau angkanya, tak tahu berapa angkanya. Jadi nak tahu kecepatan Nabi tu, kilometer, bilion kilometer tu, kali dengan, bahagi dengan 9 jam. Agak-agak berapa kilometer per jam. Kapal terbang pun bila nak landing 800 km per jam. Kalau kat atas tu ribu-ribu lah. Begitu begitu laju. Bayangkan Nabi nak cari 9 jam. Tentulah tak tahu bilion-bilion kilometer per jam. Maka orang tadi kata tak mungkin Nabi SAW sampai ke langit. Sebab kalau Nabi pergi pula Nabi tak ada pakai konsortium, tak ada. Tak orang ke angkasa pakai baju, pakai roket. Nabi tak ada.
Naik apa? Naik buruk. Tak ada apa yang melindungi Nabi. Artinya kalau kita Nabi pergi, bukan setakat serban-serban Nabi, jubah Nabi berterabur, tulang bululang Nabi pun berterabur. Maka atas sebab itulah orientalis kata tak berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba pula sebahagian besar Wahabi kata pula tak berlaku juga. Jadi siapa ikut siapa ni? Artinya Wahabi ikut orientalis. Dan kebanyakan juga mereka bukan ikut sunnah betul pun. Dia ikut kepala otak aja. Itu namanya rasionalisme. Macam kita sekarang kan, normalisme. Sebab itu baik kita telah menormalkan. Ada juga kita telah menjadi rasionalisme. Guna kepala otak menolak Mi'raj. Mana saya cerita je, kenapa begitu ya? Saya nak cerita tadi ialah hendaklah kita bersalawat. Salawat tu sampai kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengatakan kalau guna kepala otak, kesianlah Nabi, tak tidur Nabi. Baru nak tidur datang lagi salawat. Bangun pula datang salawat. Itu guna kepala otak. Macam mana sebahagian Wahabi menggunakan kepala otak. Adakah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kalau melakukan Mi'raj hanya 1 detik? Mustahil tak? Walaupun berjalan banyak-banyak peristiwa, tapi kalau Tuhan nak buat 1 detik, boleh tak? Tak ada mustahil bagi Allah. Jangan kata Allah macam kita. Kita memanglah perlu berusaha, kita memanglah perlu alat dan sebagainya. Allah, innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa mustahil bagi Allah? Tak ada mustahil. Jadi dia kata, Aisyah tidur dengan Nabi, bangun dengan Nabi. Kalau Nabi Allah perjalankan Nabinya dalam waktu tidur ataupun dalam waktu yang sangat singkat, adakah mustahil? Begitulah salawat Nabi. Diambil oleh mereka, dibawa kepada kita bersalawat, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dibangunkan Nabi untuk menjawab salam kita. Adakah mustahil? Jangan guna kepala otak kita. Ya. Macamlah para syuhada yang hidup. Tak ada mustahil. Kalau guna kepala otak kita, nak macam mana nak syuhada Ustaz? Macam kata hidup. Dibongkar kubur tu oleh Israel. Dilenyeknya dengan tank. Macam mana nak hidup lagi? Itu kalau guna kepala otak biol kita. Ya? Tapi bila kita gunakan kita allazina yu'minuna bil ghaib, beriman apa ghaib, Tuhan kata hidup. Jangan pula nak tengok macam mana nak hidup lah. Kena dikorek balik. Dilenyek dengan tank. Bersepai tulang belulang tu. Nak hidup juga Ustaz? Itu orang yang rasionalisme. Mengguna kepala otak biol dia. Ya? Jadi dalam perkara ghaib, Allah kata begitulah. Tak ada benda yang mustahil. Okey, yang ketiga, amalkan zikir la ilaha illallah 100 kali. Yang keempat, ini tentang ikut sekali ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ikut. Artinya sekurang-kurangnya kita sebut nama Allah. Wahai yang maha hidup, yang maha mengurus. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan maha mengurus. Sekali lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika nastaghis. Okey, kita kalau seorang-seorang astaghis ya. Ramai-ramai nastaghis. Alif, sin, ta, rin, ya, sa. Astaghis. Ya, astaghis itu maksudnya aku mohon pertolongan, aku mohon perlindungan. Kita hidup kat dunia ini perlu pertolongan Tuhan. Jadi, Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika itu dengan rahmatmu ya. Ba itu dengan rahmatika rahmatmu. Aku mohon perlindungan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum.
Birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Ya. Saya ijazahkan tuan-tuan amalkan ni. Ya, amalkan istiqamah. Tuan-tuan akan rasa kelazatan. Ya. Boleh istighfar 1 kali, salawat 1 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah, la ilaha 1 kali. Dan yang ketiga, 4, ya Hayyu Ya Qayyum. Mula hari ni amalkan. Jangan banyak sangat ambil ni, tengok TikTok, ambil TikTok ni. Lama-lama tak istiqamah. Amalan tu biarlah sedikit. Adwa muha wa in qalla. Dia berkekalan walaupun sedikit. Ini cukup dah ni. Tak sampai kalau istighfar tu 5 minit. Salawat tu 5 minit. Kalau tak sempat lepas subuh buat 2 perkara. Lepas asar, la ilaha illallah. 1 kali tak sampai 5 minit. Agak panjang sikit. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Mungkin 7-8 minit. Artinya 20 minit pun tak boleh zikir. Ber-TikTok 2-3 jam. Ber-FB berjam-jam. Nak zikir pun tak sempat. 20 minit tak sempat. Itu kata baik mampu. Baik mampulah diri aku ni. Yang pula bawa viral pula ya. Kesian Datuk Azaidul ya. Ustaz Azaidul ya. Bila dia kata tentang apa? Bodoh. Dia berlawak aje. Orang tangan duit macam tu, berlawak dia. Tapi ada 2 DR ni, itu pun dipertikaikannya. Jadi kata tak beradab. Dia tu lebih beradab ke? Tengok cara jadi sebab itu kita teruskan. Yang seterusnya, ada ni banyak di kursi ni. Ya bani Adam. Wahai anak Adam. Lau anna awwalakum. Kalaulah orang yang terdahulu kamu, wa akhirakum, dan orang kemudian daripada kamu, wa jinnakum, dan jin-jin kamu, wa insakum, dan manusia-manusia kamu, wa saghirakum, dan orang-orang kecil kamu, budak-budak kamu, wa kabirakum, dan orang-orang besar kamu, orang tua dewasa, wa hurrakum, orang-orang yang merdeka di kalangan kamu, wa abdakum, dan hamba-hamba kamu. Kalau ada orang hamba lah. Ijtama'u ala ta'ati. Kalaulah semua mereka ni, yang merdeka, yang dahulu, yang kemudiannya, jin ke manusia, yang kecil, yang besar, merdeka ke hamba, kalau semua itu berhimpun ala ta'ati, untuk taat kepada aku, ma zada zalika fi mulki, tidak bertambah yang demikian itu dalam kerajaanku, dalam kekuasaanku, misqala zarrah, walaupun sebesar zarrah. Dulu ulama-ulama tafsir zarrah tu sebesar biji sawi. Itu Sekarang bukan zarrah tu bukan besar biji sawi. Zarrah tu dalam istilah sains Arab, zarrah tu ialah atom. Kerana atom lebih kecil daripada biji sawi. Dulu kalau kita terjemah Melayu Darul Ihsan, tafsir Darul Ihsan dan sebagainya, dia kata sebesar biji sawi. Ini tak sebesar atom. Kalau semua ni kita taat pun, tak langgar perintah Tuhan, semayang semua semayang, jemaah semua, tidak menambah sedikit pun kekuasaan dan kerajaan Allah. Kemudian wa man jahada, siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsi, dia berjihad untuk dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun, benar-benar Allah itu maha kaya, anil alamin, daripada seluruh alam. Jadi kalau kita berjihad bukan untuk Allah. Mujahidin di Palestin berjihad, mempertahankan Masjid Aqsa, mempertahankan negara dia. Adakah untuk Allah? Ya, untuk kamu. Untuk kamu. Kalau mereka berjihad untuk kita, kita pun dapat senang nak masuk Baitul Maqdis bila-bila masa. Untuk kita. Orang-orang Gaza faham benda ni. Sebab itu dia kalau nak pilih selamat, tinggalkan jalan Gaza tu.
Dia mempertahankan walaupun tahu mati. Tahu anak-anak dibedil. Perempuan-perempuan dia dibelah perutnya. Dilenyek dengan tank. Dipijak sampai janin keluar. Yang dalam tawanan dirogol. Kalau dia nak selamat, keluar. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Supaya Palestin tetap bebas. Itu tanah kita. Bukan tanah orang Palestin. Tanah kita. Begitu dulu Sultan Hamid yang kedua. Di saat sebelum beberapa detik jatuhnya kerajaan Osmaniyah, Khalifah Osmaniyah. Kita dulu daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Khalifah. Umayyah, Khalifah. Abbasiyah. Akhirnya sampailah pada Turki. Khalifah. Sistem kita, Khalifah. Negara Islam tak payah buat pasport. Nak masuk sempadan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Masuk. Sehingga 1924. Pada 1924, Israel telah menawarkan kepada Sultan Hamid dengan beratus tan emas, serahkan Palestin kepada kami. Sultan Hamid kata apa? Kalau seluruh langit bumi ini pun emas, serah aku takkan gadaikan. Pertaruhkan Masjid Al-Aqsa. Pertaruhkan Palestin. Kerana ini tanah umat Islam. Tanah kita. Bukan tanah orang Palestin. Tanah umat Islam. Tak berjaya. Tapi akhirnya berjaya apabila nak cakap pun nanti tuan-tuan terkejut. Apabila Saud tu tercailah sendiri Saud berkongsi dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi itu, disokong oleh British. Akhirnya jatuhlah kerajaan Turki, jatuhlah Mekah kepada British pada ketika itu, dan dimulalah penguasaan oleh As-Saud sebab dia sokong British. British kata kau nak jadi merintah, sokong kami. Maka jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Sebab itu kalau orang tanya saya siapa yang layak sekarang ni, Yaman. Yaman yang patut jaga Haramain sekarang ni. Nampaknya sekarang ni tak boleh percaya. Ada orang Saudi ni marah saya. Kena blacklist, tak boleh masuk Mekah dia. Tapi itulah berlaku. Dia naik atas dukungan British dan Inggeris. Sebab itulah kepalanya sekarang dah berubah. Berhala dah ada balik kat Saudi. Dah berubah dah. Sanggup dia Yaman hantar peluru di tepisnya. Kapal-kapal Amerika yang ke Israel bila terkepung, dia buka dia punya pelabuhannya untuk menyelamatkan Israel. Bukan nak menyelamatkan Islam. Tuan. Jadi sekarang ni siapa yang agaknya layak untuk menjaga dua haramain, Masjid Haram, Masjid Haram. Pada saya Yaman paling layak sekali. Walaupun ada sikit unsur Syiah untuk Syiah, sebab dia dibantu oleh Syiah. Tapi siapa lagi yang berani berhadapan dengan mereka? Siapa lagi yang berani berhadapan dengan Israel? Dunia Arab 50 orang OIC tu, tak berani. Seorang pun tak membantu mujahidin. Tuan-tuan bayangkanlah berapa bulan dah mujahidin berperang. Tentulah mereka menderita, makan minum mereka tak masuk. Tapi kita sekarang ni 2 minggu je kita boleh boykot KFC dan sebagainya. 2 minggu je. Sekarang ni berpusu-pusu balik. Penuh balik. Orang Melayu ni anak-anak tai apa? Tai gajah. Tak ayam kecil je, tai gajah. Panas betul. Mula-mula tu 2 minggu. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Semalam saya forum dekat country home. Saya dah bantai-bantai macam ni, tengok ada KFC. Saya dah order KFC tu yang tak laku lah. Tak laku bedal ambil. Tapi masjid janganlah beli KFC. Duitnya membantu Israel. Sedangkan orang kita tak makan. Kita makan peha ayam seronok-seronoknya. Duit kita bantu Israel. Israel beli senjata. Bukan itu saja tuan. Kita ni sekarang ni sejak dulu lagi
Tuan-tuan, kalau ada duit riba, pertama haram dimakan. Yang kedua kena keluarkan juga. Hantar ke MAIS. Ataupun urus sendiri boleh. Buat benda yang masalah mursalah. Contohnya buat wakaf dekat RNR. Tandas awam. Tapi Ustaz, saya duit riba ni Ustaz, saya tak ambil Ustaz, saya tak makan. Kau buat apa? Buat tandas dalam rumah sendiri. Itu sama je lah. Buat tandas. Benda saya tak ambil Ustaz, saya tak makan. Buat apa? Beli apa? Sport ring. Sama lah tu. Ya, memang tak makan. Saya tak makan Ustaz. Tapi anak-anak bila raya Ustaz, saya belikan mercun. Sama lah tu. Ya. Lagi banyak 2 kali lipat dia punya dosa dia. Tapi kalau tuan-tuan tak ambil, tak boleh juga. Duit ni bila berlebih, masuk ke bank negara. Daripada bank negara, dia hantar ke bank dunia. Bank dunia, Yahudi duduk ke situ. Duit kita yang hantar ke bank dunia, beranak-anak daripada duit kita tadi tu, dia Israel guna untuk membunuh anak-anak kita. Ini faham tak? Ini lama dah ilmu ni. Cuma orang tak sebut-sebut. Bank negara, yang duit tu duit limpahan, duit lebih, yang kita tak ambil, dia masuk kepada bank dunia. Bank dunia Israel yang guna. Itu tuan-tuan. Kita ada saham untuk membunuh saudara-saudara kita, anak-anak kita. Teruk tuan-tuan. Okey, kita habiskan. Biasa kita azan ke? Saya lupa. Tak ada Terus kita dah dengar azan ya? Nak azan dulu ke? Tidak. Okey. Terus kemudian, jadi kalau kita berjihad untuk diri kita. Bukan kerana Allah. Dan Allah itu maha kaya daripada seluruh alam. Ya bana Adam. Wahai anak Adam. Kama tu'zi yu'za bika. Sebagaimana engkau menyakiti, yu'za bika, engkau juga akan disakiti. Maksudnya kita tak boleh menyakiti orang. Kalau kita menyakiti orang, maka sebenarnya kita menyakiti diri sendiri. Biasalah kita guna kalimah menzalimi diri. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang buat benda keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka. Menzalimi diri mereka buat dosa lah. Kalau kita buat dosa, kita menzalimi diri kita. Tahu dah buat dosa tu akan diseksa. Tahu lah Allah murka. Masuk neraka. Kita buat juga. Itunya kita menzalimi diri sendiri. Jadi kalau kita menyakiti orang, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Bukan kita menyakiti orang tu. Orang tu ialah sakitlah kita buat. Tetapi dosanya kita tanggung. Kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kama ta'malu yu'malu bika. Sebagaimana kamu lakukan, begitulah akan dilakukan kepada kamu. Kamu menzalimi orang, kamu pukul orang, kamu menyeksa orang, kamu juga akan diseksa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu hadis ya. Mungkin kita boleh masuk satu hadis lagi. InsyaAllah khutbah kali ni saya buat kalau anulah sebab lupa nak mesyuarat, maka pengarah kata Ustaz kena buat cepat. Semalam tak tidur, arahan dah siap khutbah. Khutbahnya ialah keistimewaan umat Muhammad SAW. Cerita Mi'raj lah. Jadi tuan-tuan baca semangat sikit. Kalau khutbah sedap tapi tak semangat, susah juga. Tapi saya tak tahu lah ya. Kadang-kadang bahasa saya kena reject walaupun susah, suruh saya dah buat-buat dah. Tak boleh. Bahasa Ustaz Osman tinggi sangat. Bukan tinggi, dia kereh benar. Ya, jadi pada ketika Mi'raj, takut khutbah saya tu tak lepas, saya ceritakan kamu dulu ya. Tak baca pun tak apa, kuat hati aku Yalah, hati kita dah selalu arahan macam tu tak tidur malam buatnya, tiba-tiba tak boleh baca. Sebab bahasanya keras. Jadi aku sampaikan dulu Jadi antara kisah Mi'raj yang paling menarik tuan-tuan, ialah Nabi SAW dibawa berjumpa dengan Nabi-Nabi, dan Allah cerita ke Nabi Muhammad kelebihan setiap Nabi. Orang ni pandai kalimullah. Musa bercakap kalimullah. Nabi Daud pemerintahannya hebat.
Besi pun boleh jadi lembut. Nah, kemudian Nabi Sulaiman begitu kan. Dan semua Nabi-Nabi ini doanya dimakbulkan. Lalu kata Allah, apa kau minta wahai Muhammad? Muhammad SAW kata, dah kau bagi semua istimewa semua. Jadi, apa yang istimewa lagi kepadaku? Maka Allah kata, Muhammad. Mula Allah suruh Muhammad minta. Kemudian Nabi Muhammad serahkan kepada Allah. Apa Allah nak kasih kepada dia. Maka Allah kata, engkau teristimewa. Banyak keistimewaan engkau. Pertama, kalau Nabi Ibrahim tu Khalilullah, kawan Allah, engkau kekasih aku, kata Allah SWT. Kemudian aku utuskan engkau Bashir wa Nadhira, untuk bagi berita gembira dan berita buruk. Dan kelebihan lagi umat engkau, pertama kelebihan engkau ni yang mula dicipta dan yang akhir diutuskan. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah cerita mungkin di sini. Dalam pengajian-pengajian turas kita, pondok kita, ya, yang mula-mula dicipta Allah ialah Nur Muhammad. Ya. Tapi ini tak boleh bincang panjang-panjang. Nanti orang kata sesat pula semuanya. Ustaz, hidayah ada di masa ini. Allah cipta Nur Muhammadiyah dulu. Daripada dahinya, Islam. Daripada telinga, itu pengajian pondok dulu, itu pengajian dia. Tapi sekarang tak boleh sebut. Sebab Jakim kata benda ni, Jakim ni semua saya tak tahu. Jakim ni banyak orang Wahabi tak, semua tak betul. Ada orang Wahabi Jakim ni. Ada juga macam tu. Semua tak betul. Tapi Allah dalam Imam Ar-Rahim mengatakan, engkau aku mulakan, aku ciptakan engkau. Dan engkau akhir diutuskan Nabi. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Tapi mula-mula Nabi yang dicipta, kalau ikut pengajian turas ni, Nur Muhammad tu cipta dulu. Tapi 2DR ni tolaklah ya. 2DR ni tuan-tuan carilah. Dia tolak benda ni. Bergaduhlah nak mempertahankan, menolak. Menolak. Jadi, itu kelebihan. Dan kelebihan umat Muhammad pula ialah akhir diciptakan. Tetapi awal masuk syurga. Awal dibangkitkan. Kita umat terakhir. Sebab kita lepas tu kita kiamat. Tapi kitalah umat. Pertama, Nabi yang pertama dibangkitkan Muhammad SAW. Kemudian dituruti oleh Sayyidatina Fatimah. Kemudian dituruti oleh umat Muhammad SAW. Ini kelebihan. Dan kata Allah, tidak ada nama aku disebut melainkan namamu bersama denganku. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian umat ini diberi keistimewaan. Umat ini mendengar khutbah. Bermaksud umat-umat dulu tak ada sembahyang Jumaat. Tak ada khutbah. Umat ini je yang ada khutbah. Mau tak mau, dia kena dengar khutbah. Walaupun ada yang hebat. Dia ada dua hati dalam satu rongga. Walaupun Tok Imam dah kata jangan bermain-main dengan dengan handphone. Ada orang hebat sambil dengan khutbah dengan handphone. Artinya dia sini pun dia dapat, telinga pun dapat juga. Hebat tu. Ada 2 minggu lepas saya main kat sini. Saya biasa main kat luar tu. Ada budak-budak bawa-bawa. Saya pun dah hilang marah dah. Bukan hilang kesabaran. Tolonglah tengok sikit. Jatuh ni. Sebab kena dia orang tu bawa hutan. Dia dah main borak. Dan kita tak khusyuk dah. Saya duduk depan dia, di belakang dia. Saya dah kata, ada pakcik sebelah saya pun dah kata dah. Bercakap juga budak tu. Kena satu buat operasi sebab saya selalu semayang kat sini. Saya lewat sikit supaya datang daripada puncak alam.
Jadi main kat luar lah. Budak-budak ada yang macam tu. Ada pula yang minggu lepas orang tua. Dia buat main tu. Bukanlah muda, orang muda lah. Bukanlah tuanya kita ni. Orang muda 30-an dekatnya. Tengok. Tengok aku tu pak. Mana nak dapat telinga sana ini yang tengah. Confirm tak dengar khutbah. Ingat umat ini lebihnya ialah mendengar khutbah. Bagi tahu. Berjemaah kita. Yelah. Kita dah masuk khutbah tu. Supaya jangan main dengan handphone apa tak. Agaknya kita tengah khutbah pun kena sebut sekali lagi. Ujung khutbah pun kena sebut lagi. Bagi ceramah sikit lah. Minggu lepas ada ceramah kan. Ustaz Omar sebelum kan. Ceramah. Sesekali tuan-tuan bagi saya berceramah. Saya bantai dia orang tu. Sakit hati betul dah sebut dah khutbah dah. Buat tak tahu je dia. Kita kat depan budak-budak main belakang. Kita nak tanpa apa nak orang kan. Nak kata pun batal solat kita. Kata ansik diam pun pakat larau. Tapi kena ada round sikit lah. Kena ada round sikit. Jangan kuasa kalau macam dulu kita round masa COVID tu kan. Ini dalam bab ni kena round juga nampaknya. Sebab budak-budak ni memang dia tak tahu lah kena paksakan sama jemaah ke. Tapi tu memang tak ada. Dia boleh borak, boleh main game. Ramai-ramai. Tak peduli suaranya sampai kat kita. Ini satu sangat mengecewakan kan. Sebab kita nak dengar khutbah. Tapi tak dapat dengar. Belakang kita budak-budak. Kita nak buat apa dengan budak tu. Tuan-tuan tolong jaga. Jatuh kuasa tolong fikir. Fikir Tuan Nazir. Pengurusi tolong fikir macam mana. Okey. Kemudian kelebihan. Banyaklah kelebihan ya. Kalau khutbah tu lepas. Tajuknya ialah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak kelebihan umat sallallahu alaihi yang sepatutnya kita besar-besarkan supaya kita menjadi seronok menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis ni panjang ke pendek? Panjang juga hadis ni. Okey, ada tuan-tuan nak tanya? Cukuplah satu hadis kita baca. Sekarang ni waktu kita singkat kuliah subuh pukul 7 baru nak mula. Lepas tu 7.30 macam macam tuan-tuan lah marah benar kita lewat sikit lepas tu nak berhenti pukul 8 dah 1 jam kan. Dah siap pukul 8 tu dah siang lah. 7.45 pun orang dah risau lah. Begitulah. Tuan-tuan tahu kan? Dia kalau kita dengan ceramah ni, pertama setan tu datang buat celak. Dia celaknya muka kita. Mulalah mengantuk. Kan? Baru setengah jam. Kalau tengok Syekh Ruhan tu, begitu mata terbeliak. The end. Apa pula? Habis ni. Ini potong ni kata dia. Tapi kalau Syekh Ruhan tu, kalau Syekh Osman, lama lah kan dia. Berapa lama sangat dia. Tu dia. Itu panggil kita. Yang kedua, syaitan bawa apa? Bawa. Kata apa perempuan sekarang? Kita bincu lah sekarang apa perempuan kata apa? Lipstick. Itu mula tu. Mula penceramah kita penceramah ke belakang juga. Ada je isu dia. Itu dia. Kalau nak penceramah datang ke depan. Tak nak pula. Imam-imam ustaz bagi saya ceramah 5 minit. Fadal. Ini dah belakang. Itu dah kena gincu. Lipstick. Yang ketiganya ialah apa dia? Saya cakap apa tadi? Yang pertama apa tadi? Celak. Yang ketiga watan. Iblis buat watan. Itu yang melenguh tu. Dah cari tiang tu lenguh lagi. Apatah lagi yang tak ada tiang. Lenguh sana. Nak mengulur lah. Apalah. Itu semua setan tu je. Ada dalam majlis ilmu je. Majlis lain tak macam itu. Macam majlis ilmu je. Semalam saya sebut ni dalam forum. Kenapa orang ajak majlis hiburan senang. Ajak ibu senang. Tapi nak ajak orang majlis ilmu susah. Tuan-tuan. Macam suruh tuan-tuan ni.
Ada makan lagi. Itu pun tak nak datang. Pelik betul. Ya Ustaz Hashim. Apa Ustaz Hidayat? Ada kan malam makan kan? Ada. Saya takut tak ada lah malam ni ya. Ada. Tapi semalam saya forum kat Surau Ustaz Fauzi Country Home, masjid Country Home tu, Masjid Cahaya. Dia beli udang besar-besar RM5,000. Makan pakai talam, seorang dua udang. Tuan. Tapi alhamdulillah kat sana jemaah ramai ya. Jemaah ramai. Ustaz Fauzi dia rajin, rajin. Jangan kata bid'ah pula. Wahabi kata makan-makan ni bid'ah. Masya-Allah. Saya pernah dalam satu majlis. Ya. Masa tu apa namanya puan apa yang Zaitun ni, saya lupa namanya. Tan Sri apa ya? Zaitun ni. Dia meninggal, keluarganya buat kenduri untuk dia 40 hari. 40 hari. Dan 40 hari tu pula dipanggil imam memimpin, panggil penceramah. Kemudian dipanggil tahfiz. 40 hari. Jadi saya penceramah kedua. Tazkirah kedua. Adalah seorang wahabi ceramah. Bid'ah. Masa baca Yasin, buat tak tahu dia. Bid'ah? Buat tak tahu dia. Tengok handphone. Ya? Lepas tu dah dia kata bid'ah. Lepas tu kena pula saya. Untunglah saya dapat yang kedua kan. Pertama tak dapat nak Yang kedua saya kata bid'ah. Yasin bid'ah. Makan tak bid'ah pula. Makan juga dia malam tu. Orang makan dia makan juga. Ini pun satu perkara benda yang menguntungkan bid'ah. Menguntungkan dia tak bid'ah. Yang tak menguntungkan dia kata bid'ah. Ada satu ustaz tu, dia maknya meninggal. Tentu kalau cari jumpa. Lalu orang ni dia tak nak talqin tu bid'ah. Bila maknya meninggal, dia tak nak talqin. Apa dia buatnya? Panggil penceramah. Berapi ceramah tu. 10 kali berapi dengan ceramah Ustaz Osman. Berapi-api. Kalau masuk dalam kubur nanti, masuk dalam kubur tu akan mengimpit kamu, becuk. Kan? Jadi saya kata dia ni nak ceramah kata apa? Nak ceramah kepada orang kubur ke? Orang hidup. Saya tahulah pada mereka bid'ah. Orang yang mati tak dengar. Dia ceramah orang hidup. Jadi dalam ceramah macam ni saya katalah, kalau dah orang meninggal tu, talqin tu lebih bersopan daripada ceramah umum. Kau nak ceramah pergi ceramah kat Padang tu. Kat surau pun tak sesuai kalau ceramah angkat macam tu. Kau nak ceramah kat Padang tu. Ini kau ceramah atas kubur. Kau tak tahu kau orang kubur tu. Tak apalah kalau kamu tak percaya, tapi keyakinan kita orang kubur dengar. Jadi orang kubur tu dengar kamu ceramah tu, disumpahnya kamu. Macam tak mati ke kamu? Masuk nanti aku rapat dengan kau. Betul ke? Talqin dengan ceramah tu mana baik-baik? Talqin bahasa memujuk tau. Bila datang dua makhluk, jangan kau bimbang, itulah malaikat. Dia tanya kepada kamu, jawablah dengan fasih. Kan bagus tu bahasa memujuk. Ini berceramah pop. Jadi saya katalah ustaz yang buat macam ni ataupun semua orang macam ni, confirm dia Wahabi. Sebab yang tak talqin itulah yang Wahabi. Akhirnya dia nak sama saya. Sama lah. Sebab saya ni masih lagi jatuh kuasa tauliah. Aku tarik tauliah dengan orang. Tak berani dia. Ini pasti betul sulit ya. Saya tak boleh cerita buat pencantikan-cantikan ya. Tapi dah terlajak kan. Nak cerita mana. Jadi artinya banyak orang sekarang tiket ikut. Tiket ikut. Dah tak ada dah talqin duduk, tak ada dah. Nak berdiri. Begitu. Kemudian talqinnya tak ikut tag lah. Nak tunjuk pandai tempat lain lah. Bukan atas kubur pun nak tunjuk hebat juga. Tak. Ikutlah tag. Tu benda penting je. Marah buka soal jawab itu je. Sekarang dah tak sebut dah. Menceramah, mencanak-canak ke mana-mana pergi dia dah. Tak sesuai lah kan atas kubur cerita Palestin. Tak sesuai lah kan. Bahasa talqin itu bahasa yang memujuk. Itu lebih baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau lah Maha Penyayang, Engkau lah Maha Mengasihani. Kami mengadu kepadamu, ya Allah. Setakat ini saudara kami juga, ya Allah, masih lagi terdedah kepada cita-cita Israel untuk mengusir mereka daripada kampung halaman mereka. Cita-cita Israel membantai mereka, membunuh mereka, membersihkan etnik, supaya Palestin akan dikosongkan dan supaya mereka masuk menjajah Palestin, mengeluarkan hasil buminya, minyaknya yang mereka sudah dapati. Palestin begitu banyak minyak sekarang ini. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau sajalah yang boleh membantu mereka, ya Allah. Walaupun Netanyahu dan Joe Biden itu telah disabitkan kesalahan mereka di Mahkamah Dunia sebagai penjenayah perang, tapi nampaknya mereka tidak. Masih lagi mereka berniat untuk menghentam, untuk menyerang, untuk menghancurkan saudara kami bumi Palestin, bumi Gaza. Begitu juga saudara kami di Yaman. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, Engkau sajalah yang Maha mendengar, Engkau saja yang boleh melakukan. Kalau Engkau nak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Engkau nak, Engkau kata jadi, maka jadilah. Ya Allah, para mujahidin tidak mengadu kepadamu, ya Allah, kerana dia yakin dengan janjimu, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu dan akan tetapkan pendirian kamu. Tetapi kami rasa bersalah, ya Allah, kerana dayusnya kami, kerana bacurnya kami tidak berbuat apa dengan saudara kami. Ada kami boikot pun, ya Allah, hanya 2 minggu saja kami boikot barang Israel. Yang sebagainya, ya Allah, kami seronok saja melihat saudara kami ditindas, tidak makan dan tidak minum, dibedil semau-maunya, ya Allah. Itu dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Dunia-dunia Arab juga, ya Allah, tidak membantu saudara kami, ya Allah. Kami, ya Allah, oleh kerana itu, ya Allah, Engkau datangkanlah, tautkan kasih sayang di antara kami, ya Allah. Rasa persaudaraan di antara umat Islam. Sehingga apa yang dirasa di Gaza, di Palestin, di Yaman, dirasa semua oleh umat Islam, ya Allah. Engkau saja yang boleh membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah. Satukanlah hati umat Islam, ya Allah, sehingga dapat jatuhkan, hancurkan kekuatan mereka, kekuatan kafir Eropah, Israel, Inggris, British dan sebagainya, ya Allah. Hancurkan mereka, ya Allah, sehingga cepatkanlah kemenangan ini, ya Allah. Cepatkanlah kemenangan ini, ya Allah. Cepatkanlah kemenangan ini, ya Allah. Ini saja yang akan menyebabkan saudara kami, ya Allah, akan berhenti dibedil, dibantai semahunya, ya Allah. Sekarang ini sudah sampai lebih 23,000 orang yang telah syahid, ya Allah. Kalau terus peperangan ini, ya Allah, sudah tentulah akan bertambah lagi yang syahid, ya Allah. Sedihnya kami, ya Allah, tapi kami ini penakut, ya Allah. Maka itu ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kemenangan yang segera, Allah. Benar kemenangan segera, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Takbir. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.